Okey, kita boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim wa bika nasta'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Selasa bersamaan 30 hari bulan 5 2023. Pengajian kita pukul 10 malam, iaitu sambungan sirah, pengajian sirah menggunakan kitab Khulasah Nurul Yaqin. Kita masuk pada tajuk yang ke-23. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sa'idah, Ibu Zanita, alhamdulillah. Jadi ibu ayah, waalaikumsalam Kak Syafiqah, alhamdulillah. Ibu Anissa, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Tajuk yang ke-23, Maqalibu Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya maqalibu ni maknanya tuntutan-tuntutan. Waalaikumsalam Ibu Aziza. Tuntutan-tuntutan. Tuntutan-tuntutan dari siapa? Dari Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat tuntutan-tuntutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'at Quraisyun, lamma tatkala ra'at Quraisyun, telah melihat oleh orang Quraisy. Orang Quraisy mereka melihat ataupun mereka berpandangan annal izaa lam yujdi naf'an, bahawasanya cara mereka menyeksa, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat di awal-awal Islam ketika itu, lam yujdi naf'an, tidak memberikan sebarang manfaat. Saya ulang balik. Lamma tatkala ra'at Quraisyun, orang Quraisy mereka berpandangan annal izaa, bahawasanya menyakiti Nabi dan para sahabat, lam yujdi naf'an, tidak memberikan sebarang manfaat kepada mereka. Dah cuba untuk datang pada Nabi, minta Nabi tinggalkan dakwah, Nabi sesekali tidak akan meninggalkan dakwah kepada Allah. Mereka tukar pula plan, mereka cuba untuk menyeksa para sahabat. Menyeksa para sahabat antaranya Bilal bin Rabah, Khabbab al-Arad dan ramai lagi. Apakah iman para sahabat berkurang ataupun bertambah ibu ayah? Makin diseksa, adakah makin bertambah ataupun makin berkurang iman para sahabat? Iman para sahabat makin bertambah. Makin bertambah iman para sahabat. Jadi mereka dapati tak ada manfaat pun usaha mereka untuk menyakiti Nabi dan para sahabat.
Bal bahkan zada al-muslimina, bahkan penyiksaan mereka, penindasan mereka kepada Nabi dan para sahabat menambahkan kepada orang-orang Muslim iman dan yakin. Makin bertambah iman, makin bertambah yakin para muslimin dengan siksaan dan dan kesakitan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy. Masyau ni mereka pun pergi. Jadi kalau ibu ayah yang belajar bahasa Arab dengan saya, masyau ni jadi jawab kepada lamma. Lamma syarat. Syarat dia ada jawab dia pada masyau. Kan? Macam kalau kita sebut syarat saja, tak kala orang Quraisy mereka mendapati seksa Nabi dan sahabat tak mendatangkan manfaat, bahkan orang beriman bertambah imannya, bertambah yakin. Kalau berhenti setakat itu, boleh faham tak apa yang kita nak cakap? Setakat itu kita berhenti. Boleh faham tak? Tak boleh faham. Pasal apa tadi dimulakan dengan tatkala. Tatkala tak habis cakap lagi, kita tak sambung dengan apa yang berlaku selepas itu, maka orang tak faham. Contoh kita kata, Kamel, nanti bila engkau pergi pasar malam karang, lepas tu mak saya diam. Habis tak cakap mak saya tu? Sempurna tak cakap mak saya tu? Boleh faham ke? Tak faham lagi kan? Tak habis lagi. Macam tu juga dalam ayat tadi, tergantung itu kalimahnya, betul. Perkataannya Cik Siti Aminah tergantung. Jadi ayat tadi, tatkala orang Quraisy mereka berpandangan tak seksa orang beriman, seksa Nabi, seksa para sahabat, tak datangkan manfaat, bahkan bertambah lagi iman mereka, yakin mereka, lalu, dia terjemah lalu. Lalu masyau, lalu mereka pun pergi. Mereka pun pergi ila Rasul. Mereka pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sebelum ni mereka dah jumpa Rasulullah dah beberapa kali dah. Pergi jumpa Rasulullah, merayu baginda supaya tinggalkan dakwah, tapi tak layan. Sampailah Nabi kata, kalaulah orang Quraisy, wahai pakcikku, wahai Abu Talib, kalau orang Quraisy letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan usaha agama ini, mengajak manusia kepada Allah, aku takkan berhenti. Sama ada agama tersebar ataupun aku mati kerana agama Allah. Jadi mereka pergi pula pada sahabat. Sahabat-sahabat pun diseksa macam mana pun tetap teguh iman dan yakin mereka. Lalu mereka pergi balik jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Okey. Poin pertama dapat tak semua? Dapat tak poin pertama tadi? Jelas semua insya-Allah ya. Okey. Poin kedua, wa talabu minhu ay ya'buda alihatahum. Wa talabu, dan mereka tuntut. Kalau talaba tuntut. Talibul ilmi, penuntut ilmu. Talabu, mereka menuntut. Mereka menuntut minhu, daripadanya. Daripadanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay ya'buda, bahawa baginda menyembah alihatahum, Tuhan mereka. Waalaikumsalam Ibu Serianti, alhamdulillah Ibu, masya-Allah. Jadi apa yang mereka tuntut? Mereka jumpa Nabi, apa yang mereka tuntut? Mereka tuntut supaya Nabi sembah Tuhan mereka. Tak malu, kan? Dah tak ada jalan lain, mereka minta, wahai Muhammad, kau kena sembah Tuhan kami. Gile-gile. Wa ya'budu ilahahu. Wa ya'budu ilahahu. Okey, Ibu ayah tengok. Yang belajar bahasa Arab sekejap ya. Yang belajar bahasa Arab, ay ya'buda, kenapa dibaca ya'buda? Kerana ada an. Kemudian ay ya'budu, asalnya ya'buduna,
kerana ada waw ataf tu sebelumnya ada an, maka ya'budu juga ikut i'rab nasab, maka nasabnya dengan dia hazafkan nun. Okey, saya cakap sekali saja, ibu-ibu yang belajar bahasa Arab dengan saya, kalau tak faham nanti dengar balik rakaman, insya-Allah. Para ibu-ibu, para ibu yang dari grup Akademi Al-Miftah, maksudnya grup yang belajar bahasa Arab di belajar di Akademi Al-Miftah di Bukit Beruntung, saya tak bagi rakaman video dekat grup Bukit Beruntung ya. Saya akan bagi dekat grup pelajar umum yang akan saya berikan linknya nanti seusai kelas ni, insya-Allah. Kalau ibu-ibu nak belajar online macam ni pun boleh ikuti malam-malam macam ni contohnya, bukan selalulah, seminggu dalam 2-3 kali saja. Nanti bila saya berikan link tu ibu-ibu join, insya-Allah ya. Okey. Wa ya'budu ilahahu, dan mereka semua akan menyembah Tuhan baginda. Maknanya apa? Mereka semua minta baginda sembah Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan mereka berhala. Dan mereka juga akan menyembah ilahahu, Tuhan kepada baginda, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka jumpa Nabi untuk tuntut perkara tersebut, ibu ayah ya, untuk tuntut perkara tersebut. Jadi ibu ayah, apa yang berlaku? Apa yang berlaku tu? Yang berlaku Allah Ta'ala pun turunkan surah Al-Kafirun. Ini sebab turunnya surah Al-Kafirun. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sadaqallahul Azim. Qul, katakan kepada orang-orang kafir itu, wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai sekalian orang-orang yang kufur, orang-orang kafir, la a'budu, aku tak akan sembah, ma ta'budun, apa yang kamu semua sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian semua juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah, wala ana abidum ma abadtum, dan aku tak akan sembah apa yang kalian semua sembah, wala antum abiduna ma a'bud, kalian juga tidak akan sembah apa yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadin, bagi aku agama aku. Jadi adakah ini semua orang kafir, ibu? Semua orang kafir ke ni? Tidak, ini orang-orang kafir yang pada hari itu ketua-ketua kafirin yang datang, satu golongan yang datang jumpa Nabi. Puak-puak ni lah, puak-puak yang datang jumpa Nabi, beberapa orang, dan minta supaya baginda membahagi-bahagikan masa, kejap sembah berhala, kejap sembah Allah Ta'ala. Turunlah ayat daripada surah Al-Kafirun. Jelas ibu ayah semua setakat ni? Sebelum kita teruskan poin ketiga, boleh semua? Okey, jelas. Maknanya mereka minta supaya Nabi bertoleransi, tetapi dalam agama ada ketoleransi, ibu, dalam agama ni. Adakah kita boleh kata agama lain pun benar? Ini bukannya masalah. Saya tengok ibu ya, kadang-kadang ya, dekat Malaysia ni orang tak faham agama tau. Orang tak faham agama, dia nak jaga hati orang kafir ke apa ke, kata agama semua sama. Agama tak sama, ibu. Ibu ayah, agama tak sama. Agama yang Allah Ta'ala terima hanya Islam. Ini bukan cakap main-main. Bukan cakap main-main, bukan cakap nak jaga hati orang Cina ke India, bukan. Ini cakap betul. Kalau orang Cina, India, kawan kita mati tanpa ucap la ilaha illallah, tepatnya neraka Allah Ta'ala, tak kesian ke ibu ayah? Ibu ayah tak kesian ke dengan jiran-jiran Cina, India yang belum masuk Islam lagi? Kesian ibu ayah. Jangan kita duk kata agama ni sama. Agama tak sama. Memang mereka pun berhak agama masing-masing.
Tetapi agama yang Allah Ta'ala terima hanya Islam. Hanya agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh semua insya-Allah ya, jelas ya. Poin yang ketiga, betul Ibu Rafi'ah, kesian, masya-Allah. Falamma aisu, falamma maka tak kala aisu mereka dah putus asa. Maksudnya mereka minta macam tu pun Nabi tak layan. Mereka minta supaya mereka menyembah Nabi, sembah berhala dan gili-gili dengan sembah Allah Ta'ala. Nabi tak layan, mereka pun putus asa. Aisu, putus asa. Maka tak kala mereka dah putus asa, talabu minhu ayyusqita minal Quran ma tak nampak biar tulisannya. Ma yaghizuhum min dhammi alihatihim wa ibadatihim. Tak kala aisu mereka dah putus asa, lalu talabu minhu, lalu mereka pun tuntut daripada baginda ayyusqita, bahawa baginda menggugurkan. Isqita boleh terjemah menggugurkan. Minal Quran, daripada Al-Quran. Dalam Quran itu ma yaghizuhum, ma apa yang yaghizuhum menyebabkan mereka marah, mendatangkan kemarahan mereka. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang mereka marah sangat ni? Apa yang mereka marah sangat dalam Quran ni? Apa dia? Min zammi alihatihim, daripada zammi, mencelaan terhadap alihatihim, Tuhan-Tuhan mereka. Mereka marah sangat dalam Quran, mencela Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala kata, mereka semua tu tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Tak boleh buat apa-apa pun. Hatta kalau lalat hinggap pun tak boleh nak tepis. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, saya nak tanya, apa yang Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran itu betul ke salah ibu ayah? Salah ke betul? Allah Ta'ala bagi tahu hanya Allah Ta'ala saja berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Salah ke Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran yang Tuhan yang sebenar hanya Allah? Tak salah. Tak salah. Tetapi syaitan dah hasut orang-orang kafir masa itu supaya supaya tidak terima Al-Quran. Tidak terima Al-Quran. Jadi buaya, jadi mereka minta Nabi SAW, wahai Muhammad, kau gugurkan ayat-ayat yang tertentu, ayat-ayat yang mencela Tuhan-Tuhan kami ni. Kami tak terima. Kami tak terima ayat-ayat itu mencela Tuhan-Tuhan kami, wahai Muhammad. Masya Allah. Wa ibadatihim, dan mencela peribadatan terhadap berhala-berhala ataupun Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Dalam Quran, Allah mencela Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, dan Allah Ta'ala mencela sebarang peribadatan terhadap Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Ta'ala tersebut. Dan ini bukan perkara yang batil, ini perkara betul. Memang betul semua makhluk, semua hamba Allah Ta'ala kena mentauhidkan Allah. Setuju tak ibu ayah kita belajar selama ini daripada semua rasul yang paling awal hinggalah Nabi Muhammad SAW yang diutuskan kepada umat-umat mereka, semua mengajak untuk mengesakan Allah. Setuju tak? Semua mengajak untuk mentauhidkan Allah. Tauhid itu maksudnya mengesakan Allah. Macam saya kata banyak kali, bukan mereka tak kenal, mereka tahu Allah Ta'ala cipta langit, Allah Ta'ala cipta bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qulil hamdulillah. Wala in sa'altahum, wahai Muhammad, sungguh jika kamu bertanya pada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang cipta langit dan bumi? Allah kata surah Luqman.
Allah jawab, la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, niscaya puak-puak kafir itu pasti akan jawab Allah Ta'ala lah yang cipta langit dan bumi. Tapi kenapa Nabi-Nabi dan Rasul diutuskan? Supaya nak sedarkan manusia, memanglah Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Kamu kena tauhidkan Allah, esakan Allah. Kamu jangan jadikan apa-apa sahaja berhala sebagai perantara antara kamu dengan Allah. Jelas tak ibu ayah semua? Jadi sesatlah mereka ni. Sesatlah mereka. Lalu Al-Quran turun dan Nabi sampaikan Al-Quran untuk sampaikan perkara betul. Kalau mereka tak nak ikut, mereka yang rugi. Nabi sampaikan saja. Au yubaddilahu biqur'anin akhar. Au yubaddilahu. Okey. Ibu yang belajar dengan saya, bahasa Arab ataupun tajwid, ada hukum mad badal kan? Yang belajar tajwid mad badal. Apa dia makna badal ibu? Apa dia makna badal? Badal maksudnya ganti, betul, ganti. Au yubaddilahu ataupun baginda menggantikan Al-Quran biqur'anin akhar dengan Al-Quran yang lain. Jadi mereka minta tuntut pada Nabi, okeylah Muhammad, kalau macam tu kau tak nak sembah Tuhan kami gila-gila. Dalam Quran kan ada ayat yang mencela Tuhan kami, dia kata. Ada ayat yang mencela Tuhan kami, mencela peribadatan terhadap Tuhan kami. Gugurkan ayat tersebut. Ataupun kau tak nak gugur, ganti dengan ayat lain. Dia toleransi lah sikit wahai Muhammad. Bahasa moden macam tu lah sekarang kan. Toleransi lah dalam agama ni, ada ke duk hentam agama kami. Ibu ayah, kita bukan hentam agama orang. Memang lantaklah nak sembah agama lain ke apa ke, itu masing-masing. Tetapi kita kena jelas. Agama yang Allah Ta'ala terima hanya Islam. Ibu ayah, ni zaman dah akhir zaman dah ni. Betul tak? Dah akhir zaman dah. Nanti Dajjal datang nanti macam mana ibu ayah ni? Dajjal keluar nanti, jangan kita ingat Dajjal tu kita boleh lawan macam tu aje. Nabi cukup takut. Umat baginda berhadapan dengan Dajjal ni. Fitnah paling besar ibu ayah. Fitnah paling besar. Bayangkan pada ulama saja berapa ramai, berapa ribu, puluh ribu ya akan ikut Dajjal. Wal'ayazubillah, apatah lagi orang biasa. Ibu ayah tengok tak ibu ayah kalau artis datang ke airport ke apa ke, berkerumun tak anak-anak muda kita? Tak tahu anak muda ke anak tak muda ke apa ke? Berkerumun tak ibu ayah? Terjerit-jerit tak dekat konsert ke apa ke? Wal'ayazubillah ibu ayah ya. Saya pesan pada ibu ayah semua, janganlah bagi anak-anak muda ataupun ibu ayah sendiri, janganlah pula minat pula dekat K-pop ke, K-pop ke apa ke lah. Apa sekarang ni, apa tu baru ni? Coldplay. Saya pun tak tahu nama kumpulan tu. Dah viral baru tahu ada nama kumpulan Coldplay nama dia. Memperjuangkan ataupun memberi sokongan kuat kepada LGBT. Hati-hati ibu ayah ya, agenda-agenda ni semua ni. Pegang teguh ibu ayah, pegang teguh pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali akidah kita terpesong. Tuhan kita, ibu ayah, Tuhan kita hanya Allah. Tak ada Tuhan lain, hanya Allah Ta'ala saja Tuhan kita. Hendaklah kita mati dalam keadaan beriman hanya Allah Ta'ala saja Tuhan, la ilaha illallah. Ya. Jelas ya? Okey, kita buka muka surat yang lain, insya-Allah. Sekejap ya. Okey, sekejap. Okey. Saya tukar. Okay, nampak ya? Fa anzalallahu jawaban lahum, maka Allah Taala pun turun. Allah Taala pun menurunkan ayat jawaban sebagai jawapan lahum kepada mereka. Lalu peristiwa itu Allah Taala pun turunkan ayat sebagai jawapan kepada permintaan mereka untuk baginda Nabi SAW tukar isi Al-Quran. Maka Allah perintahkan Nabi, qul, katakan olehmu wahai Muhammad,
ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ma yakunu li, tidak ada kemampuan bagi aku an ubaddilahu, untuk aku menukar Al-Quran, min tilqa'i nafsi, dari diri aku sendiri. Maknanya aku tak boleh nak ubah Quran dari pihak aku sendiri, tak boleh. Tak mampu untuk aku buat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Asalnya in memberi makna jika, tetapi ibu ayah kalau jumpa in selepasnya satu dua kalimah jumpa pula huruf illa, kalimah illa, maka in itu memberi makna tidak. In attabi'u, tidaklah aku ikut, aku takkan ikut, illa kecuali ma yuha ilayya, apa yang diwahyukan kepada aku saja. Itu yang diwahyukan kepada aku, itu yang aku buat. Itu yang aku sampaikan. Itu yang aku dakwahkan. Apa yang diwahyukan kepada aku, Tuhan itu satu. Tuhan itu esa. Diwahyukan juga kepada aku, lepas mati ada kehidupan. Untuk kehidupan yang kekal selama-lamanya. Siapa mati dengan iman selamat, siapa mati tanpa iman dia tak selamat. Itu yang aku sampaikan. Dalam Quran bagi tahu semua Tuhan selain daripada Allah semuanya batil. Semuanya batil, semuanya tidak layak untuk disembah. Itu yang aku sampaikan. Jelas ibu ayah semua. Jadi ayat poin keempat ini, peristiwa tadi menjadi asbab kepada turunnya ayat qul ma yakunu li, sampailah ma yuha ilayya. Jadi ibu ayah pada malam ni apa kita belajar? Kita belajar tuntutan orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW selepas mereka tak berjaya untuk dapatkan Nabi, mereka pun seksa Nabi dan para sahabat. Sampailah mereka jumpa Nabi, mereka cakap, wahai Muhammad, macam ni lah kau sembah Tuhan kau, gila-gila dengan sembah Tuhan kami. Kami pun akan sembah Tuhan kau juga, tapi gila-gila lah. Ingat, itu toleransi. Agama Islam, agama yang hak, hanya itu saja agama yang Allah Ta'ala terima. Qulil haqqa walau kana murran. Ibu ayah, kita kena cakap yang hak, yang betul, walaupun pahit. Kita negara majmuk, nak jaga hati kawan Cina, kawan India, jaga hati. Tapi jangan sampai kita kata agama diorang sama dengan agama kita. Jangan sampai kita kata tak apa, Hindu pun agama betul juga, Buddha pun agama betul, semua agama ajak kepada kebaikan. Kalau kita cakap macam tu, wala'ayazubillah ibu ayah. Betul tak ibu ayah? Ramai tak orang sekarang ni kerana nak jaga hati kawan-kawan jiran-jiran Cina, India, sampai bab akidah pun dia tak berani untuk teguh akidah. Hati-hati ibu ayah. Jangan kita pun termasuk golongan yang macam tu. Kita agama mereka, tapi keyakinan kita hanya Islam saja. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam yang Allah Ta'ala terima. Boleh setakat itu ibu ayah, dapat tak manfaat pada malam ni pengajian sirah kita? Boleh faham semua untuk malam ni? Mudah-mudahan ibu ayah semua boleh dapat ya kefahaman tadi, insya-Allah. Okey, syukur sangat-sangat ibu ayah ya, kita ni beragama Islam, syukur sangat. Jadi saya akan berikan rakaman kuliah ini dekat grup pelajar umum dan juga pelajar rasmi sahaja yang akan dapat rakaman video ini. Jadi kalau ibu-ibu daripada grup-grup lain, yang ibu ayah grup lain yang tadi saya share banyak grup tadi, grup-grup yang saya ada, kalau nak dapatkan video-video ni kena masuk grup pelajar umum, pelajar online lah, insya-Allah ya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ramai-ramai ibu ayah
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa